Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah pun selesai membicarakan tentang asabah. So untuk topik yang baru ini kita akan bincang tentang tajuk al-hajbu ataupun tegahan daripada pewarisan. Al-hajbu dari segi bahasa bermaksud tegahan ataupun halangan. Dan dari segi istilah, al-hajbu bermaksud menegah waris ataupun terhalangnya waris daripada mewarisi harta pusaka, sama ada secara menyeluruh, yakni semua sekali, ataupun sebahagian, kerana ada sesuatu yang lebih kuat daripadanya, ataupun kerana ada seseorang yang lebih layak untuk mewarisi. Itu dari segi istilah. Dan al-hajbu ini ataupun tegahan pewarisan ini terbahagi kepada dua. Pertama disebut sebagai hajbun bil wasfi, tegahan dengan sifat. Dan yang kedua disebut hajbun bil syakhsi, tegahan dengan individu ataupun dengan seseorang. Baik, hajbun bil wasfi disebut juga dalam ilmu faraid pada tajuk ataupun pada bahagian tegahan daripada mewarisi harta pusaka, iaitu adanya satu-satu sifat ataupun satu-satu sebab yang wujud pada diri seseorang itu sendiri yang menyebabkan dia dihalang ataupun ditegah daripada mewarisi, seperti dia membunuh pemilik harta, ataupun dia murtad, berlainan agama. Maka dengan sebab sifat tadi, bunuh ataupun lain agama tadi, menyebabkan dia tidak mewarisi. Yang ni sebenarnya disebut lebih jelas dalam bab ataupun dalam bahagian mawani'ul irs, yakni ataupun tegahan daripada mewarisi. Yang itu dalam topik yang agak berasingan. Biasa disebut dalam al-hajbu ini iaitu bahagian yang kedua, iaitu hajbun bisyakhsi, tegahan dengan adanya seseorang yang lain, wujudnya ataupun adanya seseorang yang lain yang lebih berhak, yang lebih kuat untuk mewarisi harta pusaka. Maka orang itu akan menghalang dia daripada mewarisi harta peninggalan si mati. Hajbun bisyakhsi ini, tegahan ataupun halangan dengan individu ini ataupun dengan seseorang ini, terbahagi pula kepada dua. Pertama disebut hajbu hirman, iaitu tegahan secara menyeluruh. Yang kedua disebut hajbu nuqsan, iaitu tegahan secara pengurangan. Yang pertama tadi, tegahan menyeluruh, maksudnya dia terhalang terus daripada mewarisi harta pusaka. Yang kedua, hajbu nuqsan ini maksudnya terhalang sebahagian, maksudnya daripada bahagian yang banyak dia dapat bahagian yang sikit dengan sebab adanya orang lain. Itu dipanggil hajbu nuqsan. Dan yang masyhur dalam ilmu faraid ini, bila kita sebut mahjub ataupun terhalang ini, dimaksudkan ialah bahagian yang pertama, iaitu hajbu hirman, terhalang terus, maknanya langsung tak dapat dengan sebab adanya orang lain. Baik, hajbu hirman maksudnya ialah tegahan kerana adanya orang lain yang menyebabkan dia tu dihalang terus daripada mewarisi. Contohnya, datuk terhalang dengan ayah. Bila ada ayah, datuk tak boleh. Cucu lelaki terhalang dengan anak lelaki. Cucu lelaki dari anak lelaki terhalang dengan anak lelaki. So, cucu tak layak dapat. Ataupun akhun, adik-beradik, terhalang dengan anak. Ataupun akhun li'ab, terhalang, mahjub dengan akhun syakik, adik-beradik sebapa, mahjub dengan adik-beradik seibu sebapa, dan begitulah seterusnya. Adanya waris lain yang lebih kuat, maka dia akan menghalang terus waris yang lemah tadi daripada dapat. Sebab tu kita bincang sebelum ni, bila kita sebut senarai waris ni ramai, ada 23 waris secara asas, tetapi bukan semua waris ni layak. Ada waris yang kuat, yang mana yang kuat ini akan menghalang waris yang lemah daripada mewarisi. Dan kita kena ingat, bila satu-satu masa waris wujud ataupun berkumpul, yang layak mewarisi harta pusaka ialah 5 waris, iaitu suami ataupun isteri,
ayah, mak, anak kandung lelaki, anak kandung perempuan. So 5 ni saja. Dan daripada 5 ni yang paling kuat ialah ayah dan juga anak lelaki. So bila tidak ada ayah dan anak lelaki, barulah dia akan pergi kepada waris lain. So maksud waris yang kuat tadi, ayah dan anak lelaki ni lah, mereka berdua ni lah sebenarnya yang akan menghalang waris lain daripada mewarisi. Itu disebut hajbu hirman. Bahagian yang kedua tadi disebut hajbu nuqsan. Hajbu nuqsan ni ialah wujudnya individu yang lain yang mewarisi, tetapi mereka ni tidak menghalang secara menyeluruh, tetapi dengan kewujudan mereka ini menyebabkan waris tadi yang patutnya layak dapat lebih, dia dapat kurang sebab adanya waris yang lebih utama daripada dia. Contohnya ayah dengan anak lelaki. Kita belajar kalau tidak ada anak ataupun tidak ada anak lelaki lah contohnya, so ayah akan dapat asabah. Kalau ada anak perempuan lebih pun ayah akan dapat, ataupun langsung tak ada anak, ayah akan dapat asabah. So maksudnya ayah akan dapat bahagian yang lebih besar. Tetapi bila ada anak lelaki, so ayah dapat berapa? Ayah dapat 1/6. Jadi kadar asabah yang lebih besar itu akan berkurangan sebab ayah dapat 1/6 kerana adanya anak lelaki. Itu dipanggil hajbu hirman. So anak lelaki dia tidak menghalang ayah secara menyeluruh, tetapi dia menghalang bahagian ayah tadi daripada asabah dapat 1/6. Sama juga ibu. Dan bila ada anak, ibu akan dapat 1/6 yang asalnya tanpa anak dan tanpa ada adik-beradik yang ramai, 2 ke atas, so ibu akan dapat 1/3. Tapi ibu dah tak layak dapat 1/3 bila ada anak ataupun ada 2 orang adik-beradik, kerana mereka akan menyebabkan berlakunya hajbu nuqsan kepada ibu. Itu pembahagian hajbu. Jadi sebenarnya bila kita sebut mahjub ni secara umum, sebenarnya dia lebih bermaksud hajbu hirman, terhalang terus daripada mewarisi. Kita sambung lagi. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.